Hello, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. Yo, let's go. Alright. Sekejap aku run something. Kesiap YG ni, right? So finally, yang ditunggu-tunggu, Gabriel Jesus. Lama kat sebenarnya mamat ni. Hai, jam kepala otak aku. Orang macam aku malas, aku macam tak sembang sangat pasal transfer ni. Ramai orang nak aku sembang pasal transfer rumours ya. Tapi macam aku malas buat transfer rumours sebab benda tu tak 100% like fully tu. So macam aku bagi harapan palsu kat diri aku dengan diri korang kan, right? Macam sebab tu aku tak nak buat. Tapi sekarang dah berlaku, right? 45 juta Gabriel Jesus masuk Arsenal. Like cuma tak announce je lagi, right? Siapa yang sangka. Actually aku akan jujur dengan korang, daripada awal lagi aku dah tak excited dah dengan transfer ni. Tak excited. Aku macam aduh, asal Gabriel Jesus, aku nak player lain, aku nak striker yang lain dan semua kan. Dengan jumlah yang kita nak spend 40 ke 50 juta, banyak agak kan. Tapi macam bila slowly lama kan, rumours kan lama kan, daripada macam tak silap aku almost pengakhiran season tu dah start ada rumours dengan Arsenal yang Arteta nak dia bagai, sebab Arteta pernah kerja dengan dia. Aku dah macam tak excited. Tapi lama-lama macam lagi dengar ramai orang bercakap pasal benda ni, lagi banyak masa untuk berfikir. Aku rasa macam aku nampak kan Arteta nak dia ni sebenarnya. And aku rasa memang keputusan yang betul untuk dapatkan dia, bukan striker lain. First, main reason, yang ni memang terang-terangan aku dah pun tahu, Mamat ni Premier League proven. Walaupun dia tak skor banyak gol, dia dalam 236 appearances dia skor 95 gol, 46 assist. Right, so goal contribution dia 130 lebih. 130 lebih goal contribution untuk 236 gol a game. So maknanya dalam setiap 2-3 game dia akan ada at least 1 gol dan 1 assist setiap 3 game. So meroket tu sebenarnya kalau fikir balik kan. So macam siapa je striker yang kat luar sana yang Premier League proven macam ni? Tak ada tu. And kalau orang nak cakap 40 juta berbaloi ke tak berbaloi kan, sebenarnya berbaloi tu. Sebab fikir market ni sebenarnya, apa yang dorong harga market ni? Supply and demand lah kan. Satu lagi inflation. Sebab inflation harga jadi merepek-epek. Tapi supply and demand. And kita tengok supply sekarang ni, Liverpool sampai sanggup jual beli 100 juta untuk striker yang tak pernah main dalam Premier League. Okay, MC guna apa sampai trigger release clause. Orang cakap murah je, tapi tengok gaji dia berapa banyak dia spend sebab nak striker. Semua team nak striker. Berapa tahun dah semua team ni semua main false nine. Liverpool main false nine berapa lama dah kan? MC main false nine. Almost semua big team lah main false nine kan. So macam Chelsea pun Lukaku masuk air terpaksa main false nine kan. So macam memang nak tak ada dah. So aku rasa untuk 40-50 juta sebenarnya murah untuk striker sekarang ni. Mungkin aku cakap sebab aku shock sebenarnya aku fans Arsenal. Tapi kalau cuba kau fikir balik kan, mana dapat? Tak ada tu. Susah sekarang ni. So aku rasa memang first nak cakap memang berbaloi lah, sebab dia Premier League proven. And benda ni aku cakap yang pernah main under Guardiola. So disebabkan main pernah under Guardiola, so banyak benda dia belajar. So aku rasa kita tak dapat player yang kosong. Macam kita ambil player muda macam Arsenal sebelum ni Marquinhos kan. Tak, ni player dah ada banyak experience kan. Dan Arsenal team yang paling masalah sekarang ni tak ada experience player kan. Sebab Arsenal tak assign striker pada mana tahun 20 tahun 19 tahun, tak ada. Lega juga sekurang ada leader dalam team. Walaupun dia muda 25-26, untuk team Arsenal sekarang ni dia kira leader lah. Dia kira experience player tu. Alright, sebab dia kira tua. Sebab berapa orang je yang tua berdiri dalam team Arsenal sekarang ni? Arsenal ni average umur 21-22 kan. And at the same time, kau kena keep in mind, Mamat ni Gabriel Jesus ni, dia menang 11 trofi, 4 Premier League so far masa dekat MC. Memang winner. And aku rasa benda ni paling penting. Sebab kalau korang pernah tengok satu game lah yang dia main pun kan, dia ni memang work hard gila lah kan. Walaupun kita nak leader yang work hard lah, right? Kita nampak macam beza lah dulu. Leader ada banyak jenis kan. Contoh macam Auba lu macam leader, tapi dia macam atap padan sengih-sengih. Tak, aku nak leader. Memang Jesus pun sengih-sengih, tapi yang work hard pressing. Guardiola boleh panggil dia the best pressing striker in the world. Kalau kau pernah tengok dia main, aku tahu fans MC boleh relate lah kalau cakap ni. Tengok dia main kan, aku tengok highlights dia, pressing dia gila bapak tu. Walaupun dah menang, tapi dia ni work hard all the time. Dan aku rasa walaupun play, sebab kita tengok Martinelli kan pressing gila-gila kan, so kita nampak macam kita perlu player macam tu. Tapi kalau tengok player leader, striker kau orang sign mahal, gaji pun mesti kesishan. Sebab ya player yang banyak experience mesti Arsenal pun nak sanggup bayar mahal. Kalau tak tim lain, ada banyak tim lain yang sanggup spend lagi duit kan. So player tu tunjuk contoh yang pressing gila-gila semua. Translation, sebab ni bukan hanya pada goals and assist at the end of the day. Sebab kalau kau fikir betul-betul lah, Arteta nak Jesus ni sebenarnya bukannya sebab goal assist dia je. Sebab kalau kau tengok kan, Arsenal kenapa banyak last season banyak kali
Arsenal ni keep in mind, Arsenal score gol dalam league 61 gol tau kan? Teruk pada Tottenham semua tau. So masalahnya memang goals kan? So kalau fikir logik, kena sign striker yang boleh bagi 30 gol season. Tapi mana ada dah dalam transfer market sekarang ni nak striker yang macam tu, yang murah. Tak ada dah kan. So Jesus ni kau ni perasan kan, apa bukannya dia contribution dia bukan goal je kan. Tapi contribution dia apa guys? Contribution dia bring others into play. Dia boleh main deep. Dia macam Lacazette, tapi Lacazette tu selalu deep sangat. Dia deep dia tak score sendiri right? Berapa biji ke dapat last season. Kita nak striker yang boleh score and dia bring others into play. And kalau kau perasan last season banyak guards sebenarnya dia main on the right hand side. Untuk Brazil pun dia main belah kanan tau sebenarnya. Dia tak main center forward. Lastly towards like macam lepas World Cup kan, dia macam dah tak main center forward sangat. And kalau kau tengok, bila Sterling main false 9 kat MC, dia akan main belah kanan. And cuma towards last season tu lah yang macam dia main tengah, dia score banyak sikit kan last season. Towards nak habis season tu pun orang cakap MC menang tanpa striker. Padahal dia tu striker. Aku jam otak aku kan. Yelah dia bukan first level, aku faham maksud dia orang tu kan. Tapi aku rasa memang berharga lah benda ni untuk budak muda tengok. Aku rasa Nketiah pun akan rasa lagi semangat. Tu Nketiah kena compete dengan Lacazette pun, dia dah perform towards end of last season. Pressing dia pun gila bapak. Dan Nketiah tu yang goal yang dia tackle goalkeeper tu, respect. Dia nampak Jesus buat macam ni, Jesus akan main confirm first level ni. Dia tahu, dia sign contract, dia tahu Arsenal akan sign striker ni. Nipu lah, dia tak tahu. So dia akan mesti lagi perform. So aku akan interested gila. Aku rasa third striker Balogun akan masuk sebab sama Europa perlukan banyak depth sikit. So aku rasa Balogun akan stay. Kita tengok macam mana keadaan. And aku excited gila tu for the upcoming season lah. And bila aku check balik macam tengok kat social media, ramai kat fans MC yang sedih rasanya. And bukan sedih lah, dia orang macam appreciate gila Jesus. Bila Jesus keluar ni macam bagi banyak gila pujian bagai semua. Tapi macam selalu kalau tim lain kan bitter. Contoh macam Grealish masuk MC kan, macam ramai fans Sevilla bitter lah. Tiba-tiba daripada fans gila-gila kat Grealish, tiba-tiba macam maki lah bagai kan. Tapi dia ni tak tu. Yelah sebab aku tahu kenapa, bukannya sebab aku rasa kalau fans Aston Villa dan keadaan fans MC akan buat benda sama puji Grealish sebagai. Tapi diorang tak dalam keadaan tu. Diorang just hilang best player diorang. Ni tak, Jesus Chow diorang boleh je maki, tapi saat diorang tak perlu nak maki sebab diorang happy dah. Bukan happy apa, dapat Haaland dengan Alvarez kan. Sebab tu aku bayangkan kalau tak dapat Haaland Alvarez, sebab tu Jesus Chow mesti diorang pun Jesus ni bagai kan. So macam memang high gila expectation tu dia ni. And persoalan dia, striker ni akan dapat berapa gol pendapat aku next season. Aku rasa kalau dia betul-betul main first level, tak ada injured bagai untuk Premier League, tak silap aku boleh dapat 20 goals lah. 20 goals a season. Dalam 17 ke 21, 22 gol. Aku punya first prediction, early prediction, kalau tak ada injury sebagai semua ni. Sebab aku rasa Arsenal akan bagi dia main first level. And Nketiah susah sikit nak lawan tempat ni dengan experience dia. Tapi mungkin ada 5 substitution next season. So mungkin akan main juga banyak Nketiah dalam Premier League. Bila kalau Arsenal like say go through like tourist knockout round untuk Europa League apa semua. So Jesus dia akan main kat Europa League tu. So mungkin bagi Nketiah balik. Depends lah. Mungkin masa tu Arsenal tengah compete top 4, main gila-gila. Mungkin tak penting sangat Europa. Mungkin masukkan balik Jesus dalam Premier League ke apa. Kita tak tahu. Kita akan tengok macam mana. Cuma aku rasa macam dua-dua ni akan bersaing secara sihat. Dan aku excited lah tengok macam mana dia bring into play Saka, bring into play Martinelli. Dengan Rafinha punya rumours lagi. Yang tu aku ada opinion aku tersendiri terhadap transfer tu. So kita akan sembang dekat upcoming video. Kita tengok dulu update dia macam mana. And aku mungkin juga akan buat update like transfer daily, macam hari-harian rumours yang macam apa yang jadi harian dalam transfer market lah. Bukannya Arsenal ni macam-macam team lain semua. Depends, kita akan tengok macam mana untuk masa aku, sebab aku agak busy kat sekarang. And guys, aku nak tengok dadak si IYG. Kalau kau bukan dadak si IYG, kau tengok video ni, kau dadak MC yang kesedihan, sekarang ni kehilangan kejizuzan, right? Komen kat bawah pendapat kau tentang transfer ni. First, tapi aku nak dengar dari dadak si IYG. Ramai orang sini. Mula-mula aku ingat ramai orang tak suka Jesus. Aku pun tak masuk. Aku pun termasuk antara budak-budak yang macam skeptical Jesus kan. Sebab dia bukan first 11 dekat MC. Lepas tu dia bukan striker yang score 20-30 gol a season kan. Dia striker yang lebih kepada passing kan. Dia main kat right wing pun banyak assist kat Sterling bagai. Tapi lama-lama bila fikir balik, memang Arsenal perlukan striker macam ni. Sebab mungkin lah untuk second striker Arsenal perlu macam sama like Giroud lah yang kita boleh cari. Aku rasa, aku tak tahu kenapa tak siapa sebut player ni Alexander Sorloth. Dia main untuk Norway juga. Tak tahu kenapa tak siapa sebut pasal dia. Sebab ya sekarang mungkin mahal sebab ramai tim nak. Dia macam style macam tu lah. Tapi yang ni Norway punya player. Dia main second to Haaland. Tapi dia lagi tua daripada Haaland lah. And aku rasa dia pun boleh Arsenal boleh try tengok lah. Kalau Arsenal betul-betul nak backup striker yang betul-betul strong pula. Saso bay strong. And yang ada strength. Betul. Right. So saya gila nak tengok macam mana dia fit in
Aku tak tahu kenapa Arsenal tak announce lagi. Dah confirm dah pun. Patutnya announce hari Isnin. Mungkin esok lah kot kita akan tengok macam ni. Alright, pekan nombor 9 confirm tu yang sembang apa. Alright, Syed YG, happy tak transfer ni?